Tragedi pembantaian 200-an buaya di penangkaran Pembunuhan ratusan buaya di penangkaran. Ratusan buaya dibunuh warga di sebuah penangkaran buaya di Sorong, Papua Barat. Tragedi pembantaian tragis 292 ekor buaya di Kabupaten Sorong, Papua Barat pada pertengahan Julai tahun 2018 menjadi salah satu catatan kelam dalam sejarah Indonesia. Peristiwa yang menjadi tajuk utama media hingga ke peringkat antarabangsa itu mencetuskan pelbagai perdebatan. Namun apakah kisah sebenar di sebalik tragedi ini? Apakah yang sebenarnya berlaku sehingga ratusan ekor buaya dibunuh dalam tempoh hanya 1 hari? Sugito, seorang warga transmigran asal Jawa yang berusia 48 tahun, menetap di kawasan penempatan transmigrasi Satuan Pemukiman 1, Kabupaten Sorong. Dalam kehidupan seharian, Sugito bekerja sebagai pembuat tahu dan turut memelihara haiwan ternakan seperti lembu demi menyara kehidupannya. Di mata jiran tetangga, Sugito dikenali sebagai seorang yang sangat rajin bekerja dan sentiasa komited melakukan aktiviti harian untuk menyokong ekonomi keluarganya. Tanggal 13 Julai 2018, seperti biasa, Sugito keluar dari rumah dengan menunggang motosikal sambil membawa sabit dan guni untuk mencari rumput serta kangkung sebagai makanan ternakannya. Dia menunggang motosikalnya menuju ke kawasan Jalan Bandara, Kelurahan Klamalu. Di sana terdapat sebuah kawasan berpaya yang dipenuhi tumbuhan hijau dan rumput yang tumbuh subur, sumber makanan yang sangat berkualiti untuk haiwan peliharaannya. Setibanya di sana, mata Sugito tertumpu pada tumpukan rumput subur di pinggir sebuah kawasan berpaga. Malangnya, tanpa disedari oleh Sugito, kawasan itu sebenarnya merupakan pusat pembiakan buaya yang menampung ratusan ekor buaya. Ladang ini menternak buaya muara dan buaya air tawa Papua bagi tujuan pembiakan. Lokasi ini terletak di kawasan berpaya dan sedikit berbukit dengan akses masuk melalui jalan konkrit kira-kira 500 meter dari jalan utama. Namun sistem keselamatan premis itu dikabarkan lemah dan tidak mencukupi. Sepadan ladang hanya dipagari dengan pagar zinc yang sudah usang dengan ketinggian sekitar 2 hingga 3 meter. Malah tiada papan tanda amaran tentang kewujudan buaya diletakkan di situ. Keadaan menjadi lebih mengelirukan kerana kawasan itu dipenuhi semak samun dan rumput tinggi sekaligus melindungi kolam takungan buaya daripada pandangan orang luar. Sugito melangkah masuk ke dalamnya tanpa mengetahui bahaya yang sedang menanti. Ketika Sugito sedang leka menyabit rumput, seekor buaya muara bersaiz besar tiba-tiba meluruk keluar dari air kolam, lalu terus menerkamnya. Sugito sempat menjerit sekuat hati meminta pertolongan. Seorang pekerja ladang dan beberapa warga di sekitar yang mendengar jeritan tersebut segera mengikuti arah suara Sugito. Namun malangnya, saat ditemukan, mereka hanya menemui longgokan rumput yang terbiar serta Sugito yang sudah pun kaku dengan kesan darah di seluruh tubuhnya. Pada jasadnya ditemukan luka gigitan pada bagian tangan, kaki, leher, dan bagian kepala. Sugito disahkan meninggal dunia. Jenazahnya kemudian dibawa keluar sebelum dibawa pulang ke rumahnya untuk diuruskan. Kematian Sugito mencetuskan kemarahan dalam kalangan warga desa. Mereka berasa marah kerana pihak pengurusan ladang dianggap cuai dalam menyelenggara pagar keselamatan sehingga menyebabkan kehilangan nyawa. Tambahan pula kawasan pusat pembiakan buaya itu juga dinilai sangat dekat dengan kawasan perumahan penduduk. Pada Sabtu pagi, 14 Julai 2018, ratusan warga desa berkumpul di tempat pemakaman umum untuk menghadiri upacara pengubumian Sugito. Suasana duka bertukar menjadi tegang. Isu keselamatan keluarga mereka dan dendam terhadap buaya-buaya itu mula dilaungkan di tanah perkuburan. Sebaik saja urusan pengubumian selesai, seramai kira-kira 400 orang warga bersenjatakan parang, kapak, penyodok dan kayu berarak menuju ke ladang ternakan itu. Mereka bertindak agresif merosakkan kemudahan dan membunuh setiap ekor buaya yang mereka temui. Buaya-buaya bersaiz besar diheret ke darat dan ditetak kepala serta badannya. Malah anak-anak buaya juga dipukul dengan kayu dan penyodok. Beberapa ekor anak buaya yang masih hidup dimasukkan ke dalam guni dan dilarikan oleh warga. Petugas pusat pembiakan buaya yang ketakutan melarikan diri. Pihak polis yang tiba di lokasi cuba menenangkan keadaan. Namun jumlah anggota keselamatan yang sedikit tidak mampu menandingi ratusan warga yang sedang dirasuk amarah.
Sebanyak 292 ekor buaya mati bergelimpangan. Bangkai haiwan itu dikumpul dan dilunggukkan menjadi satu timbunan besar yang mengerikan. Tragedi ini kemudiannya menjadi berita utama antarabangsa dalam masa singkat. Gambar timbunan bangkai buaya tular ke seluruh dunia dan mendapat kecaman hebat daripada organisasi pecinta haiwan global. Saudara, 292 ekor buaya mati dibantai warga. Pembantaian buaya ini dikarenakan adanya warga yang menjadi korban serangan buaya hingga meninggal dunia. Pemilik ladang pada mulanya disiasat atas tuduhan kecuaian yang menyebabkan kematian. Walau bagaimanapun pihak syarikat mengambil langkah bertanggungjawab dengan mengadakan perbincangan damai bersama keluarga Sugito. Mereka membayar wang papasan yang dipersetujui. Keluarga Sugito menerima ketentuan tersebut dengan reda dan memilih untuk tidak meneruskan tindakan undang-undang. Walaupun kes kematian Sugito telah diselesaikan secara damai, kes yang melibatkan pembunuhan ratusan buaya itu tetap tidak digugurkan. Pihak polis meneliti setiap rakaman video dan menetapkan 5 orang sebagai suspek utama. Mereka didakwa mengikut Akta Perusakan Harta Benda secara berkumpulan serta Undang-Undang Perlindungan Hidupan Liar. Di bawah undang-undang tersebut, kesemua tertuduh berhadapan hukuman penjara sehingga 5 tahun dan denda maksimum 100 juta rupiah. Kematian Sugito menjadi titik mula kepada insiden pembunuhan ratusan ekor buaya. Namun tragedi sorong ini akan terus direkodkan sebagai antara insiden paling kelam dalam sejarah Indonesia yang melibatkan konflik antara manusia dan haiwan. Kisah ini mengajar kita bahawa emosi yang membelakangkan undang-undang serta budaya main hakim sendiri tidak akan pernah membawa sebarang jalan penyelesaian. Alunan musik tradisional mengiringi sebuah persembahan di majlis pernikahan adat Bugis Makassar. Kedua-dua mempelai asyik menyaksikan seorang pemuda melafazkan ikrar dengan suara yang lantang, mengenakan jas tutup berwarna biru muda lengkap dengan songkok reca. Tangannya memegang sebilah padi sambil melakukan gerakan persis seni bela diri. Gaya persembahannya sungguh dramatik untuk menggambarkan semangat seorang pahlawan sehingga menarik perhatian setiap mata yang memandang. Persembahan adat ini dikenali sebagai Angaru, sebuah tradisi masyarakat Bugis Makassar yang berasal dari Sulawesi Selatan Indonesia. Perkataan Aru bermaksud sumpah atau ikrar, manakala Angaru bermaksud melafazkan sumpah atau ikrar. Tradisi ini bermula sejak zaman Kerajaan Goa, di mana ia diucapkan oleh pahlawan sebagai lafaz sumpah setia kepada raja sebelum berangkat ke medan perang. Hayunan badik ke arah tubuh adalah lambang seorang pahlawan yang sanggup mempertaruhkan nyawanya demi menunaikan sumpah yang diucapkan. Walaupun zaman peperangan telah lama berakhir, Angaru masih dipersembahkan sebagai warisan budaya dalam pelbagai acara adat seperti penyambutan tetamu kehormat dan majlis perkawinan. Fajar dikenali sebagai seorang yang sangat mencintai budaya tradisi Bugis Makassar meskipun baru berusia 18 tahun. Di saat ramai remaja seusianya lebih tertarik kepada budaya moden atau gadget, Fajar sangat tertarik dengan adat lama, terutamanya budaya Angaru. Pada Oktober 2024, Fajar menawarkan diri untuk melakukan persembahan Angaru bagi menyambut kedatangan pengantin lelaki dalam sebuah majlis pernikahan. Fajar merupakan sepupu kepada pengantin perempuan. Penglibatannya dalam majlis pernikahan itu adalah atas dasar kekeluargaan dan rasa tanggungjawab untuk memeriahkan hari bahagia sepupunya. Pada pagi itu, Fajar telah siap memakai pakaian adat lengkap dengan baju jas tutup berwarna biru muda dan songkok reca pabiring. Sebaik saja rombongan pengantin lelaki tiba, sesi tradisi Angaru pun dimulakan. Fajar mula mengunduh sebilah badi sambil mengucapkan sumpah setia dengan nada suara yang lantang. Dia melakukan ritual menepuk serta menekankan hujung badi ke bahagian tubuhnya. Namun pada saat gerakan terakhir, satu kesilapan berlaku. Akibat terlampau hanyut dalam emosi persembahan, badik yang dipegangnya secara tidak sengaja tersasar
lalu menusuk tepat ke dalam dada kirinya. Fajar serta merta hilang keseimbangan sebelum mereba di hadapan para tetamu. Dalam sekelip mata, suasana bertukar menjadi huru-hara. Fajar segera dibawa ke rumah sakit Puskesmas Labakang sebelum dirujuk ke rumah sakit Batara Siang. Malangnya, belum sempat dia menerima rawatan, Fajar disahkan meninggal dunia. Seorang pemuda tewas secara tragis. Seorang pemuda di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan tewas usai menikam dirinya sendiri dengan menggunakan sebuah badik. Tertusuk senjata tradisionalnya sendiri. Peristiwa ini membawa duka mendalam bagi keluarga. Hari yang sepatutnya paling membahagiakan buat pasangan pengantin, kini bertukar menjadi satu tragedi yang tidak terduga. Polis yang menjalankan siasatan mengesahkan insiden itu berlaku secara tidak sengaja. Ketika sedang menghayati persembahan dengan penuh emosi, Fajar dipercayai tidak menyadari badik yang dipegangnya ditekan terlalu kuat sehingga tertusuk ke dada kirinya. Pihak keluarga menganggap kejadian itu sebagai satu musibah dan memilih untuk tidak meneruskan tindakan undang-undang. Kes itu kemudian diklasifikasikan sebagai satu kemalangan. Kematian Fajar mencetuskan kesedaran baru mengenai aspek keselamatan dalam memelihara warisan adat Angaru. Budayawan tempatan menjelaskan bahawa masih ramai anak muda yang tersalah anggap bahawa aksi Angaru mesti dilakukan dengan menekan badik sekuat-kuatnya ke dada, padahal secara adatnya, hujung badik hanya perlu disentuhkan atau didekatkan ke dada sebagai simbolik saja. Mereka turut menggesa agar golongan muda yang belum mahir menggunakan badik tumpul atau replika demi memastikan keselamatan dalam sebarang majlis keramaian pada masa hadapan. Bayangkan anda sedang menikmati hidangan di hadapan ribuan penonton. Setiap suapan diberi ganjaran berupa wang. Semakin banyak anda makan, semakin tinggi jumlah tontonan. Namun tanpa disedari, tubuh anda semakin lemah sehingga akhirnya tidak lagi mampu bertahan. Itulah yang berlaku kepada Pan Xiaoting, seorang konten kreator mukbang dari China yang meninggal dunia selepas melakukan siaran langsung. Xiaoting baru saja berusia 24 tahun. Sebelum dikenali ramai, dia bekerja sebagai pelayan restoran. Namun kehidupannya berubah sejak mula berjinak-jinak dengan dunia mukbang. Pada awalnya Xiaoting hanya mencuba sekadar hobi. Dia hanya duduk di hadapan kamera, menikmati makanan sambil berinteraksi dengan penonton. Pada peringkat awal, jumlah penontonnya masih belum begitu ramai. Namun lama-kelamaan, bilangan penontonnya semakin meningkat. Begitu juga hadiah maya yang diterimanya. Dari situ, dia mula melihat mukbang sebagai satu kerjaya sepenuh masa. Dia mengambil keputusan untuk meninggalkan pekerjaannya dan memberi tumpuan sepenuhnya sebagai seorang content creator. Bagi menarik lebih ramai penonton, Xiaoting mula menghasilkan kandungan yang semakin ekstrim. Dia sanggup makan dalam kuantiti yang sangat banyak, sehingga 10 kg makanan dalam satu sesi siaran. Malah pernah melakukan siaran langsung selama hampir 10 jam tanpa henti. Setiap siaran menampilkan menu yang berbeza-beza, daripada ayam goreng, makanan laut, mie segera, hinggalah pelbagai makanan manis dan berminyak. Kandungan seperti ini berjaya meningkatkan popularitinya, namun perubahan pada dirinya mula menjadi perhatian keluarga. Berat badannya dilaporkan terus meningkat sehingga mencecah sekitar 300 kg. Mereka beberapa kali menasihatinya supaya berhenti kerana bimbang tabiat itu akan memudaratkan kesihatan. Xiaoting pernah dimasukkan ke dalam rumah sakit akibat masalah pendarahan pada perut yang dikaitkan dengan tabiat makan secara berlebihan. Namun selepas pulih, dia kembali menghasilkan kandungan dengan jumlah makanan yang sama, malah lebih banyak dari sebelumnya. Ada penonton yang menasihatinya supaya menjaga kesihatan. Namun Xiaoting hanya tersenyum dan berkata dirinya masih mampu meneruskan cabaran itu. Ada juga penonton yang terus menggalakkannya makan lebih banyak dengan menghantar donasi melalui siaran langsung. Tekanan untuk mengekalkan jumlah tontonan dan pendapatan membuatkan Xiaoting merasakan perlu melakukan sesuatu yang lebih ekstrim setiap kali bersiaran. Pada 14 Julai 2024, Xiaoting memulakan satu lagi siaran langsung yang berlangsung selama hampir 10 jam.
Sepanjang siaran itu, dia terus makan tanpa henti. Setiap kali menerima hadiah maya dari penonton, dia menambah lagi jumlah makanan yang dimakan. Namun di pertengahan siaran, keadaan fizikalnya mula berubah. Dia kelihatan semakin letih, nafasnya tercungap-cungap, dan wajahnya semakin pucat. Sehinggalah pada satu ketika, Xiaoting dilihat menundukkan kepala sebelum tubuhnya tiba-tiba rebah. Siaran langsung itu kemudiannya terhenti. Tidak lama selepas itu, berita kematiannya mula tersebar. Hasil pemeriksaan mendapati perutnya dipenuhi makanan yang masih belum sempat dihadam. Organ pencernaannya juga dilaporkan mengalami perubahan bentuk yang ketara. Beberapa laporan turut menyebut kemungkinan berlaku koyakan pada dinding perut sehingga kandungannya bocor ke dalam rongga abdomen. Keadaan ini berpotensi mencetuskan peritonitis, iaitu radang pada selaput rongga perut. Jika jangkitan merebak ke dalam aliran darah, ia boleh menyebabkan sepsis yang seterusnya menjejaskan fungsi beberapa organ penting. Xiaoting dipercayai telah lama mengalami masalah sistem pencernaan. Ini bermakna kondisi tubuhnya mungkin sudah lemah sebelum dia melakukan siaran langsung. Selepas berita kematiannya tersebar, ramai pencipta kandungan mukbang mula mengurangkan kandungan ekstrim dan lebih menitik beratkan aspek keselamatan. Beberapa platform digital mula menilai semula garis panduan bagi kandungan yang boleh membahayakan pencipta kandungan. Ramai pakar kesihatan menggunakan kes ini untuk meningkatkan kesedaran tentang bahaya tabiat makan secara berlebihan. Turut timbul seruan agar penonton memainkan peranan yang lebih bertanggungjawab dengan tidak menggalakkan pencipta kandungan melakukan aksi berbahaya semata-mata demi hiburan. Kisah Xiaoting menjadi peringatan bahawa tubuh manusia mempunyai hadnya. Populariti, tontonan dan ganjaran wang tidak pernah setimpal dengan risiko kehilangan nyawa. Semoga kisah ini menjadi pengajaran buat kita semua.